Tumbang sebab unsur kalsium. Okey. Sulfur pada peringkat darjah lebih, pokok yang baru tanam, kalau dia tak ada sulfur, dia tu jadi kuning semua. Semua daun tu kuning, dia tak ada kuning separuh, hijau separuh, tak, dia kuning, tu kuning lah. Okey. Ini masih dalam kategori primary element, unsur yang paling banyak diambil oleh pokok. Yang tua-tua pernah tengok TE, perasan kat baju kalau kita beli, baju yang kita beli, contohlah 888, lepas tu ada plus, ada TE. TE ni trace element, yang ni unsur solid. Okay, unsur yang diperlukan oleh tanaman dalam kuantiti sederhana saja. Dia tak perlukan banyak ni. Yang ni duduk dalam nombor 3. Poin nombor 3 yang saya nak cerita. Okey. Setakat ni boleh bang? TE tu trace element. Trace element. Unsur solid. Baik, yang ni yang kita okey. Untuk NPK boleh faham tadi kan? Magnesium, kalsium, sulfur. Yang magnesium, kalsium tu semua tu apa tu? Semua. Bukan durian. Pilih baju kita tengok. Bukan durian je ni. Sama kalau. Kan. Kalau kita beli baju yang fikir tu sebab 888 tu. Dia ada tulis Ada dekat belakang. Ada. Dari dia. Ada. Okey. Lepas tu, Maksudnya kalau saya Siap padam, dekat dia. ni fokus saya sekarang ni nak cerita kat tuan-tuan semua macam mana kita nak baca label baju. Baju yang kita beli tak kisahlah yang Mila ke, Kuda Merah ke, Natural Posca ke, dia bukan tengok kat depan. Tuan-tuan kena terbalik kat guni tu. Yang ada Isi kandungan ada komposisi baja tu. Kandungan baja kan macam Cik Daniel tadi ada cerita berapa amonium dia, amonium berapa, nitrat berapa, kat situ kita nak kena refer untuk pokok kita. Okey? Dan sebenarnya baja organik saya ingat tak ada masalah. Semua orang tahu nak pakai bila. Yang ni pun lebih tak apa, lagi lebih, lagi banyak, lagi bagus. Tapi yang bikin tak boleh lebih. Cuma durian ni sebenarnya cara nak membaja kimia 15-15 ke, 16-16 ke, 18-18 ke, durian perlukan kekerap, lebih kerap, tapi kuantiti sedikit. Bukan sekali bagi tu terus tak datang kebun. Masih bertabur je. Kecuali kalau baja tu ada slow release mode lah. Kalau ada slow release, macam saya bagi tahu tadi, bila ada slow release, kita just bagi one off. Sekali bagi, dia boleh tahan 2-3 bulan. Sebab tu baja tu mahal. Macam Cik Daniel bagi tahu tadi, kita jangan kira satu kuning beg baja, tapi kita kira sepokok. Kalau kita beli baju tu murah lah sekalipun, MBK lah, contoh 50. Tapi tokai kata, you setiap 3 minggu sekali guna bagi ni. Tapi yang satu lagi, yang slow release, 3 bulan sekali pakai, mahal lah sikit, mana yang untung? Okay, nampak sebab tu kena tahu konten dia. And then, dalam MBK, tak kisahlah 15-15 ke 16-16, tuan-tuan kena tahu saya ambil contoh baja 16-16 baja subur 16-16 dia ni. Okey, kalau cara nak tengok amonium dia dengan nitrat ni, okey, ni formula dia. Cara nak apa ni, nak guna baja tu, kita akan refer pada ini. Macam mana? Kalau katakanlah amonium dia tinggi, so kita bagi baja tu sekat one off. Dan nak ulang balik tu masanya gap sikit lah, lama. Sebulan atau 2 bulan sekali.
Tapi kalau katakanlah nitrit tinggi, bagi sikit tapi kena kerap. Nampak? Contoh, dalam 16% baja N ni, okay, ni N, ni P, ni K. Katakanlah amonium dia 12%. Berapa persen lagi nak cukup jadi 16? 4 kan? So 4% nitrit. Apa yang tuan-tuan faham kat sini? Amonium ke nitrit yang tinggi? Amonium tinggi. Amonium tinggi. Kalau amonium tinggi nak tabur macam mana? Dia punya frekuensi dia 3 bulan. kita bagi lebih, tapi kekerapan tu ada gap sikit, lama sikit. Katakanlah nitrit yang tinggi nitrit bacaan dia 12%. So amonium 4. Let's say lah. So yang ni kita kena bagi sikit, tapi kekerapan 3 minggu sekali. Tengok boleh faham? Yang ni Sorry, kalau amonium tu tinggi, kita Okey. kena bagi apa? kita bagi one off banyak, tapi gap tu panjang sikit. Yes. 1 bulan atau 2 bulan. Kalau kata nitrit tinggi nitrit tinggi bagi sikit tapi kerap. Kerap. 3 minggu sekali, biasanya 3 minggu sekali. Kita akan bagi sikit lah. Kalau pokok 1 tahun tu 150 gram ke 250 gram, tengok pada baka je lah. Tapi 3 minggu sekali masuk baja. Sebab apa? Sebab nitrit ni dia paling cepat. Sebab bagi je tu ambil. Yang kata cepat terbakar pun sebab nitrit juga. Dan kalau kita bagi baja, orang kata bodoh salah ni, takut terbagi lebih kan terbakar daun. Dia sebab tadi nitrit tinggi. Boleh faham? Dia bagi kerap. Macam mana? Dia bagi 3 minggu sekali. Kerap lah. Bagi kerat tapi kuantiti sikit. Sebab dia cepat ambil, cepat lesap. Itu nitrit punya mood dia. Dia cepat ambil, cepat uptake baja tu, tapi cepat buang. Sebab tu kita bagi 3 minggu sekali. Kalau amonium ni dia bertahan lama sikit dalam tanah. Dia larut lambat lah. Dia lambat sikit. Dia nak ambil tu lambat sikit. Dapat tangkap? Ke ada tak faham? So, kita beli baja yang 2 jenis, satu 4%. Bukan beli 2 jenis. Dalam label bag tu, bag baja tu. Satu amonium 4%, satu lagi 12%. So, kena ke beli dua sekali 12 cepat ataupun kita beli 12 saja. And then nitrit tu macam mana? Dia sekali ke dalam tu kan? Dia sekali dia dalam satu baja ni ada ni, dua-dua ni ada. Kalau kau terbakar, kita beli lah yang 12%. Takut bakar kita ambil yang dia amonium tinggi. Tapi sebenarnya durian ni dia nak baja lebih. Dia nak baja tu selalu bagi, tapi kuantiti tu, kadar dia tu kita kurangkan lah. Itu cara pembajaan durian sebenarnya. Maksud Tak dia- boleh durian ni masuk 2-3 bulan sekali masuk kebun, tak baja dia tak jadi. Maksud ada dia yang kalau nitrit tinggi tu lagi bagus lah untuk durian. Sebenarnya nitrit, kalau saya pun saya pakai yang Dia ada sikit tapi nitrit kerap. tinggi sikit, tapi kita kerap bagi 3 minggu sekali. Okey? Faham Lepas tu folia. Ni saya boleh padam Okey, dah faham yang ni. So jadual tu ikut yang Cik Dani ajar tadi lah. Ikut SOP lah. So sekali saya memang nak cerita bagaimana kita nak faham komposisi baja, nak baca baja. Kemudian kita pergi kat folia. Folia ni macam-macam lah. Folia ni yang dekat sini yang saya maksudkan dekat sini adalah folia hijau. Folia hijau ataupun folia NPK. Contohnya fosfor hijau ni, kita panggil folia hijau ni. Apa yang saya cerita ni tuan-tuan 1 sampai 4 ni, yang ni lah yang kena maintain dekat pokok durian sebenarnya. Tak cerita lagi harga berapa. Berapa dah habis. So ada siapa yang nak kritik harga durian? Mahal. Tak ada boleh faham kan? Kenapa? Kenapa buah tu mahal? Ni lah hasil yang diguna pakai oleh pekebun. Kos baja sama ada kita sedar tak sedar, inilah yang kita masuk. Okey. Oleh hijau NPK ni sama ada macam tadi saya tunjuk urusan tu yang 15 tu itulah oleh hijau NPK.
Dua-dua boleh pakai. Folia ni dia, folia hijau ni saya tulis sikit lah. Dia, kalau kita pakai folia dia serap kat daun. Yang kita panggil foliage tu dia serap kat daun lah. Paling cepat. Dan tempoh dia serap tu 2 jam. Kesan dia 48 jam. Ini folia punya mood serapan. Dia lebih cepat, tapi kebanyakan folia tak ada unsur fosfat. Unsur P tu tak ada. MPK ni kebanyakan dia tak ada. N dengan K je ada. P tu dia tak ada. Sebab tu kalau kita konsisten dengan folia saja, batang dia jadi lembek. Orang kata macam tak ada isi. Kosong. Jadi lagi-lagi pokok siapa yang tanam duri hitam dia tahu. Dia melampai sikit dia punya dahan dia tu. Jadi kena banyakkan pakai ni. Organic NPK. Contohnya Black Wizard tu tinggi unsur P. Boleh lah pakai. Sebab tu dahan dia jadi lembek. Macam patu padi. Itu kelemahan pokok poci Blackthorn. Baik, seterusnya support side. Okey, support side ni tak jelah USP tu tinggi. Tinggi. Trace elemen dia ada 8 unsur kalau tak silap. Okey, unsur banyak. Dia ada zinc, ferrum, mangan, boron, sampai dah akhir sekali molybdenum. Unsur yang paling sedikit diperlukan oleh tanaman. Okey. Daripada 8 tu, pokok vegetatif sebenarnya dia perlukan yang paling banyak 4 je, 4 unsur saja. Yang pertama, ferrum. Yang kedua, mangan. Yang ketiga, zinc. Yang keempat, copper. Kubur banyak. Sebab tu keempat-empat unsur ni, Patut habis. kalau tuan-tuan tengok pokok yang berlaku klorosis, kekuningan daun, selain daripada 3 tadi yang saya sebut, apa dia yang pertama? Magnesium, kalsium, sulfur. Sulfur. Yang lain tu, dia punya punca dia kat sini. Kat sini je yang jadi daun kuning. Dia tak pergi dekat boron ke, dia tak pergi dekat molybdenum ke, dia tak pergi. Tapi yang 4 ni je. Kalau kita nak buat treatment pun yang 4 ni je. So ni yang nak tak nak, kena selalu masuk kebun lah. Kena pandai baca daun. Kena tengok. Daun tu kalau kuning ni, kuning sipta macam ni apa, ferrum ke, mangan ke. Okey? Jadi cumanya kalau nak cek satu-satu jenuh. Kan? Cuma nasihat saya kalau beli baja tu nak pakai baja untuk kegunaan kita, dia beli yang komplit lah, jangan ada tinggi. Yang ada lagi ada 4 unsur. Sebab tu dalam fertigasi dan cili tu dia diformulasikan dalam bentuk kilik. Kilik ni dia dipecahkan lagi molekul baja tu lagi halus, dan bila serap dia lagi cepat ambil dari pokok. Itu kilik. Macam rusal yang saya tunjuk tadi pun dibentukkan, diformulasikan dalam bentuk 4 ni kilik. So bila kita sembuh kat pokok, tengok dia ambil. Sebab ada 4-4 tu lah Ferry. 4-4 tu ada kilik. Dia tu dia. Kalau Ini tak kilik dia bentuk apa? Cair ke bentuk apa? cair. 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 Dia kalau tak jumpa kilik pun dia tulis tak. Tu sama lah tu. Maksud yang sama tadi. Pening ke? Boleh eh? Boleh tangkap lagi eh? Cuma yang super set tu dia dalam tadi kan macam tadi kita tahu kan bola poly yang ni bentuk macam mana tadi? Semua cair tu je. TE dia ada yang kalau yang biji, dia ada dia jual yang biji single TE. Biji. Yang biji granula powder. Kalau tidak pun dalam baja sebenarnya dah ada. Beli yang dah ada TE. Macam saya tunjuk tadi 888 TE. 555 TE. Maknanya dah ada dalam tu lah tak ada. Beli yang ada. Jangan beli yang tak ada, rugi kita. Sebab tu bagi baju pun kuning lagi. Sebab apa? Sebab tak ada TE dia. So that's why nak tak nak belilah organik pun cari ada 5. Brand apa beza tu lah? 555. Banyak. Fish tak ada. Ada. Fish 88 saya. 88. Contoh lagi champion. Tahu champion? Jabatan. Contohlah. Yang penting. Yang berapa tu?
Peringkat jabatan ni ada 5. Banyak lagi lah, tak kisahlah plan apa. Tapi yang penting kita tahu komposisi bajet yang kita nak pakai. So nak pakai semi pun kita cari ada TE, nak pakai PK sebahagian pun dia ada TE. Okay? Baik. Kemudian last sekali, biostimulan ni maksudnya dalam bahasa Melayu dia perangsang hormon kepada pokok. Yang ni panjang sikit. Dia padam Ini pijak lah tuan. Yang biostimulan tu pijak kan? Mana? Yang biostimulan tu. Biostimulan Itu pijak. Ya juga. Tapi saya bagi yang asal lah pokok durian belikan. Sebenarnya kalau daripada 3 yang sebutkan, yang 3 ni baja, yang ni bukan baja. Yang ni perangsang. Yang ni baja, ni baja, ni baja, yang ni bukan baja. Yang ni perangsang. Dalam ni ada 4 pula. Ada ada 3 pecahan pula. Okey. Cuma saya nak bagi tahu, lepas kita tanam pokok, kenapa kita tak boleh nak bagi baja terus? Sebab akar tak keluar lah. Akar rambut tak keluar lagi. Yang kedua, pokok tengah stres. Okay? Pokok tengah stres. Dia panggil biotic stres. Stres dekat lapangan. Maksud stres bukan orang je stres ni. Ni pokok pun sama. Sebab dia duduk dekat nursery lama, duduk bawah net hitam tu lama, tiba-tiba kau letak aku kat luar. Dia shock lah, itu kerja. Itu sebab ada yang burn daun, ada yang gugur, kan? Jadi dalam tempoh ni, kita nak bagi pokok tu neutral dulu balik. Bila dia neutral dulu, dia dah boleh adapt dekat lapangan. Bolehlah kita start bagi baja. Dan dalam tempoh tu sebenarnya, jadi kita nak consume biostimulan. Tak perlu pakai baja lagi. Sebenarnya bukan baja saja yang boleh keluarkan pucuk baru. Bukan baja saja yang boleh rangsang akar baru keluar. Tapi hormon tu boleh. Nampak? Ni saya padam ni, tak buat ni. Okey. Dalam biostimulan ni kita pecahkan kepada 3. Satu hormon, Penuh siap. yang kedua amino. Sorry 4. Okey. Yang ketiga humic acid, asam humic. Yang keempat fulvic acid. Okey. Dalam hormon, dalam hormon ni dia ada 2 yang diperlukan oleh tanaman durian. 2 saja. Tuan-tuan kena ingat benda ni. Sebab kalau kita beli baja foliar pun kita kena tengok dalam konten baja tu yang ni je. Ada 2 ni dah cukup. Dah consider untuk kita guna dekat lapangan. Yang pertama hormon apa? Cytokinin. Cytokinin kausin lah, tak kisahlah. Cytokinin lah. Yang kedua auksin. Okey. Senang untuk kita faham, lepas kita tanam pokok, kita tak boleh nak start baja. Sebab pokok tengah stres. Panggil biotic stres. Stres dengan apa? Dengan cuaca panas, dengan hujan, serangga dan sebagainya lah. Itu yang dipanggil tekanan lah, stres. Stres haba. Jadi nak bagi pucuk tu keluar, nak bagi pucuk pokok yang baru tanam tu keluar, bukan daripada baja lagi. Baja selepas 1 bulan kita tanam ataupun selepas 3 minggu kita tanam. Tapi dengan cytokinin lah. Kerana cytokinin dia akan rangsang pucuk baru. Okay, dapat tangkap lagi. Ini penting. Yang kedua, kajian daripada US menunjukkan bahawasanya vitamin B1 yang orang sebut B1 tu semua mitos. Tak boleh nak rangsang akar. Tahu kan B1? Orang sebut. Tuan-puan taruhlah banyak mana pun, akar baru tak akan keluar. Yang boleh rangsang akar baru hanya auksin saja. Yang paling cepat selain kita tabur CIRP. Selain kita guna CIRP sebagai satu mekanisme kepada tanaman kita sebelum tanam,
auksin adalah input ataupun suplemen yang paling cepat membantu rangsangan akar lebih cepat. Jadi dua ni kena tengok. Dua ni kena faham. Cytokine, auksin, cytokine, auksin. Aku ulang tu kan. Cytokine, auksin. Yang ni kena ni lah, kena faham So kalau nak beli baja dia duduk dalam folia ini, dia tak ada dalam bentuk granular ke tak ada. Kalau stimulan semua liquid. Keempat-empat ni liquid. Okey. Humic acid adalah powder dalam apa soy care ada humic acid. Fulvic pun ada boleh dapat dalam bentuk powder. Tapi amino hormon ni dalam liquid. Okey. Kemudian amino yang saya cerita tadi tu, yang 3 tu, proline, serine, tonine. Yang tu 3 amino yang kita tak kata yang utama, tapi diperlukan kepada pokok untuk pulihkan balik stres. Contoh, banjir, pokok tenggelam banjir. Pokok tenggelam banjir kita tak boleh bagi baja. Lepas kita buat pengapuran, kita nak neutralkan balik tanah yang asid tu. So, habis je kapur lepas 2 minggu, yang ni lah yang kita kena bagi. Amino. Amino macam mana nak dapat? Banyak. Apa sahaja kita kata apa, lauk lah, binatang yang ada protein. Semua yang ada protein akan mengandungi amino. Sama ada kita buat sendiri, sama ada kita beli yang dah siap. Contoh apa? FAA. Tahu kan FAA kan? Fish. Fish amino. Dalam ni dia ada amino. Sebab apa? Daripada ikan ni dia ada protein. Apa saja ada protein menghasilkan, merembeskan amino. Okey. Tapi amino yang untuk cegah stres, pulihkan stres dan dibuka liang stomata pada siang hari 3 tu je. Tadi satu lagi serine, satu lagi tonine. 3 ni. Ni kalau biasanya lah, kalau kita beli baju liquid, tak kisahlah brand apa. Macam tadi saya pakai Wuxal ataupun Lely ke, ataupun kita pakai Basfolia ke, dia biasanya dia tak bagi tahu dalam label baju tu. Tapi kena pergi kat website. Yang ni tuan-tuan kena baca kat website dia sebelum ni. Okey. Yang ni dia akan pulihkan balik stres, fungsi dia dipulihkan balik stres. Yang dibuka liang stomata waktu siang. Okey. Boleh faham sampai sini? Saya cepatkan sikit. Kemudian humic acid. Humic acid ni juga diperlukan oleh tanaman untuk rangsang akar baru selepas tanam. Selain daripada auksin ni, humic juga membantu merangsang akar. Cik, kalau kita bagi empat-empat di awal tanaman, apa? Tak apa, tak masalah. Cuma kena hati-hati sikit. Kalau satu baja liquid tu, foliar kita bagi tu dah ada, tu kita kan suka campur-campur. Selain tu dah ada amino, tak boleh. Amino boleh berlebihan pun bahaya. Sebab amino ni dia boleh synthesis unsur nitrogen. So nitrogen tu lagi high concentration, lagi pekat. And tu dah ada cakap bagi NPK 15. Dia tambah je sebenarnya. Berganda je. Sebab tu kena pakai. Sebab tu saya tanya, kalau pendapat saya tak suka campur. Kita pakai single. Semua baja yang tak kisahlah mana-mana distribution pun dia dah ada lab test. Dia buat dengan komposisi macam tu, apa sebab dia kenapa tak bagi campur. Dan certain baja pun memang dia akan bagi tahu. Tak boleh campur dengan unsur ni. Macam Wuxal tu dia bagi tahu tak boleh campur dengan unsur yang ada kalsium dengan magnesium. Dia tak bagi campur. Sebab apa? Mungkin keperluan tanaman untuk dapat unsur kalsium dengan magnesium tu dah cukup dengan baja tu saja. Kita tambah lagi, so dia akan lock unsur yang lain. Boleh faham lagi Faham dia lock unsur lain. Maksudnya adanya satu unsur tu, katakanlah lah kalsium, dah ada dah dalam baju ni. Betul lah ada dalam baju ni Let's say, ada dalam baju ni kalsium. Kita buah lagi kalsium daripada foliar luar, tambah lagi kalsium.
Tambah. Lepas tu apa yang akan berlaku? Unsur magnesium pula akan kunci. So kita bagilah baja yang ada unsur magnesium dia tak boleh nak ambil, pokok tak boleh nak ambil. Sebab apa? Sebab berlebihan kalsium. Sebab tu kita tak bagi campur. Okay, faham kan? Ini je. Cuma kalau saya nak cerita detail mana boleh campur tak boleh campur tu kena kelas advance. Panjang ni. Okey, kena buat kelas lain pula. Okey. Right, fulvic acid. Fulvic acid sebagai pemangkin dia panggil cofactor kepada tanaman. Kalaulah tanah tu sisi tak tinggi, bila tanah sisi tak tinggi, kita bagi baja pun dia tak boleh nak simpan lama lah. Dia akan berlaku lagi besar. Kemudian tanah yang cepat, contohlah tanah yang ada kandungan pasir sedikit. Kalau tanah pasir ni kita siram air, lepas 3 jam dia kering lah. Itu biasa berlaku lah. Dan siapa yang tanam durian kat tanah pasir, jadi bagi baja pun dia ambil kejap. Kadang-kadang tak sempat pokok nak ambil, dah kena air dia ambil, dia licin. So fulvic acid ni dibantu untuk angkut nutrien tu ke dalam pokok dengan lebih pantas, lebih cepat. Itu function fulvic acid. Dan biasanya kalau kita beli folia ni yang ada amino unic acid ni, biasanya sekali lah. 3 beradik ni memang duduk sekali, dia tak pisah. Biasanya pula macam tu. Kalau beli fulvic acid mesti ada unic acid. Okay. So tengok semua kurangan tu 1 sampai nombor 4 ni, kalau kira kos memang mahal lah sikit. That's why mungkin menjawab kepada persoalan kita selama ni, kenapa durian tu mahal, kenapa buah tu mahal. Sampai harga cecah 90 kilo pun ada. Ada tupai kilo lagi lah, 120 kilo kan. Jadi insyaAllah kalau 4-4 ni kita boleh konsisten, kita ada, kita guna pada pokok, kita continue, kita konsisten, insyaAllah pokok sihat, tak mengagam. Dan campur dengan je lah penjagaan racun serangga. Dah cukup, dah. Tak perlulah lepas ni nak pergi kebun untuk ikut orang je kan. Tengok kawan tu berbaja juga. Dia tak berbaja, kita tak buh. Jadi ada je 4 ni kita boleh konsisten, insyaAllah pokok sihat. Ini je formulasi dia, 4 ni. Boleh ingat Ada tak 4 ni dalam satu botol je lah? Spray sekali je. Dia tadi je tak? Ha? Yang usai yang saya tunjuk tadi. Usal tadi tu? Oh. Salah satu lah contoh. Yang mana? Okey. So mana satu kali spray dah cover 4 tu lah. Ada gambar 4. Bukan gambar 4, granula tu tak ada dalam folia. Yang 3 ni lah. Saya pun tak nak panjangkan cerita sangat. Kita just straight to the point. Apa masalah kita bagi solution. So boleh faham untuk slot pembacaan ni? Boleh faham Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Dan Tak pasti jangan kunci apa. Dia punya ayat Ada apa-apa tak soalan? pasti jangan Betul. kunci, betul? Betul. Sembang apa? Saya marah Sebenarnya apa? Ustaz. MCMC. folia satu kalau tak ada pada label, biasa dia bagi tahu 2 minggu sekali, seminggu sekali. Dia bagi tahu, kalau tak bagi tahu guna seminggu sekali folia. Seminggu sekali. Kita seminggu sekali. Tapi kalau pada label baja tu dah bagi tahu 2 minggu sekali, kita ikut je lah. Okey. Macam mana pun kena ikut label baja. Okey, saya ingat baja untuk baja itu je lah yang nak cerita, yang asas ni untuk kita faham. Kalau kita faham apa kandungan baja tu, so kita boleh jadikan dia sebagai rujukan lah untuk kebun kita nanti. Dan kita boleh buat jadual seperti mana Encik Danny dah sediakan tadi. Yang penting tahu konten baja, bukan tanya jenama apa pakai, bukan tanya brand apa pakai. Okey, itu konten ni. Itu satu lah. Cek di dalam Dia sebenarnya tak ada baja yang kata bagus tak bagus. Apa baja bagus je. Tapi yang penting kena tahu konten lah. Ya. Tahu konten, insya-Allah lah kita boleh kasih. Tanya aku yang bagus, yang bagus.
Sepak. Okey baik, kat setakat ni lah. Yang lain tu kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lepas ni. Berkenaan dengan racun apa nak pakai, Student belum. serangga, ulat. Yang tu insyaAllah kita cerita kat tapak nanti. Takut nanti hujan lah lewat petang ni. So sekarang kita masuk ke kebun untuk demo pemangkasan oleh Encik Daniel. Dah hujan dah.